Baiklah, terima kasih banyak-banyak Sophie. Dan sekarang anda bersama dengan saya. Sekarang kita nak bercakap mengenai industri sukan tanah air. Dan secara spesifiknya pada hari ini, apa yang kami bawakan kepada anda adalah pembangunan sukan snooker. Ramai yang beranggapan sebagai sukan snooker itu adalah sejenis permainan yang bukan dikategorikan sebagai sukan. Sebab apa? Kita faham sukan adalah satu perkara yang melibatkan fizikal sampai berpeluh dan sebagainya. Tetapi ia tidak berlaku dalam sukan snooker ini kerana ia memerlukan fokus walaupun tenaga tidak banyak digunakan. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Melvin Chia, iaitu Presiden Persekutuan Snooker dan Biliard Malaysia. Jadi sebenarnya apa yang berlaku menerusi dalam industri sukan snooker tanah air sedikit sebanyak sebenarnya memberi kesan kepada pembangunan sukan ini di Malaysia. Walaupun saya boleh katakan dia jarang mendapat perhatian, tetapi kita juga menghantar wakil kita ke peringkat sukan tertinggi, sukan Asia, sukan Commonwealth dan sebagainya. Jadi bila kita sentuh mengenai sukan snooker ini, jadi wujud persepsi di luar sana terutama yang tidak begitu faham dan juga tidak begitu tahu bahawa sukan ini sebenarnya apa yang kita faham adalah sukan ini berbentuk permainan. Dia bukan berbentuk sukan secara fizikal seperti mana yang kita faham tentang macam larian dan sebagainya. Apa pandangan Encik Melvin mengenai perkara ini? Selamat pagi Izzuan. Ya. Sebenarnya sukan kita ni memang hadapi banyak cabaran. Cabaran dari segi persepsi lah. Itu yang masalah pertama. So dari persepsi itu muncullah masalah yang kedua, iaitu sokongan atau penajaan. Lepas tu dia related to pelesinan pula. So this ada masalah yang kita hadapi masa ni. Sebab yang terutama tu persepsi dari kalangan orang ramai ni. Sebab snooker ni dia membayangkan satu elemen unsur yang ada kurang sihat sikitlah. Soalnya sejak dulu bila sukan ni diketengahkan. Bukan dia dihasilkan, dia created. So masa tu dia punya fokus memang dalam konsentrasi dia memang dalam atas meja tu. Sebab kelilingnya dia digelapkan. Bila dia digelapkan macam ni, so kebanyakan kelab snooker dulu dalam tahun 70-an 80-an semua mengambil konsep tu yang dia gelap aja. Bila konsep kelab tu dia gelap, so dia dah hasilkan satu bayangan yang macam tidak baiklah. So from there onwards kita menghadapi banyak masalah. Sebab dia selalu diikatkan dengan unsur judi, ada yang aktiviti yang kurang sihat kan. So from there dia memang affected kita punya perkembangan lah. Bila kita approach penaja dan kita sebutkan berkenaan dengan tajaan sukan snooker, selalunya dia cakap snooker tu tidak berkenaan dengan dia punya image. So selalu kita menghadapi masalah begitulah. Lagi satu yang because snooker ni dia masa 80-an tahun 80-an tu dia selalu dekat kelab banyak dekat luar tu dia selalu ada gaduhan apa semua kan dekat tu. So dia bangkitkan satu imej yang betul-betul kurang baik. Tapi masa tu dah lepas. Itulah. Zaman sekarang ni semua snooker center ni semua dah terang, dah cerah. So dia memang dah clear up image dia. So kita sebagai persatuan, sebagai pentadbir sukan ni dekat negara ni, kita telah cuba dengan sedaya upaya untuk membersihkan imej ni lah. So kita harap dengan proses ni kita dapat menarik lebih banyak sokongan dari penaja lah. Pada masa ni kita semua mengharapkan support from Majlis Sukan Negara. So selain daripada itu kita tak ada sokongan dari pihak-pihak mana. So memang tu susahlah dan dia affected kita punya perkembangan lah sukan. Kalau tadi Cik Melvin cerita mengenai perkembangan budaya, kalau dulu dia boleh diletakkan dalam kategori budaya yang gelap, tapi sekarang kita berusaha untuk mengalihkan budaya itu supaya ia boleh diterima bahawa ia merupakan satu sukan yang boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja. Itu dari segi budaya. Kalau dari segi perkembangan sukan snooker di Malaysia itu pula bagaimana? Sukan kita kalau ikut keputusan result from pertandingan sejak tahun 80-an sampai kini sekarang, kita punya pungutan emas dalam acara sukan C atau sukan C lah terutamanya adalah 100% lah pungutan emas. Makna tu setiap acara yang kita ambil bahagian, kita ada medal, ada pingat. Tapi kalau kita nak bagikan pingat emas, perak dengan gangsa tu,
percentage untuk emas ada dalam lingkungan 70%. Dalam pengurutan pingat perak around 80%. Dan gangsa tu 70%. Makna tu bila kita tak tercapai emas, kita mesti ada perak. Kalau tak ada perak, kita ada gangsa. So all over dia punya consistency memang dekat sana. So that's why selama ni bila sukan snooker diperkenalkan dalam Tamasya Sukan C, kita punya putusan tu 100%. Atas pengurutan emas, medal. Penglibatan atlet kita di peringkat Olimpik pula bagaimana? Tak, sebab sukan ni belum lagi dimasukkan dalam sebagai satu acara dalam sukan Olimpik. Ini sebab memang banyak sukan dia berbaris nak masukkan acara mereka dalam sukan Olimpik. Termasuk golf, squash, semua kan. So jadi sukan snooker ni tidak dipentingkan berbanding dengan sukan yang lain lah. Jadi dia memang kita sebagai persatuan negara, kita dapat buat apa yang kita buat dalam negara ni aja. Dalam peringkat antarabangsa, kita cubalah contribute kita punya idea kan, supaya acara ni, sukan ni dapat dipertingkatkan ke satu taraf yang lebih tinggi. Yang paling penting adalah sumbangan sukan snooker ini dalam sukan C. Itu juga di peringkat antarabangsa lah. Jadi sukan snooker ni, kalau pandangan orang biasa, dia ada setengah-setengah orang panggil pergi main pool. Apa kata jom kita bermain pool, tapi kadang-kadang disebut juga snooker. Ada perbezaan ke antara kedua-dua, snooker dan juga pool ni? Memang ada, sebab definisi ini sukan ni, dia sebenarnya antarabangsa dia dikenali sebagai sukan biliard. Biliard yang melingkungi semua disiplin biliard lah. Mana tu dia ada, dalam sukan biliard tu dia ada snooker, dia ada English billiard, dia ada pool dan carom. Carom yang bukan yang kita main tu, dia carom meja dia tak ada poket. So ini 4 sukan disiplin berlainan lah. Dia semua dalam acara billiard lah. So dari sana pool dengan snooker beza dia memang lain lah banyaknya. Sebab meja snooker kita main atas meja yang besar, 12 kaki kali 6 kaki. Yang pool tu 9 kaki kali 5 kaki. So jadi dia punya cara main pun berlainan. Meja snooker tu ada bola warna dan meja pool tu bola nombor. So cara dia main tu memang beza lah. Memang beza. So jadi pool sebenarnya sukan ni lebih diiktirafkan sebagai satu sukan yang beristirahat. I mean leisure game lah. So istirahat. So that's why cara main pun lebih relax lah sikit. Okey. Tadi Encik Fahmi ada cakap mengenai kita punya sumbangan sukan snooker ini dalam sukan C khususnya. 100% kita boleh dapat pingat daripada sukan C, daripada sukan snooker ini. Tetapi kini persatuan menghadapi masalah yang mana tidak mempunyai tempat latihan. Jadi macam mana untuk mengekalkan prestasi atlet ini supaya tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan sukan C yang akan dijalankan tidak lama lagi. Ini memang ini memang satu perkara yang menyedihkan lah. Sebab kita telah merayu begitu lama, dah dekat hampir 8 tahun ya. Sebab sebelum tu kita memang tak ada tempat berlatih. Pada tahun 2002 kita diberikan satu tempat latihan di Majlis Sukan Negara atas sokongan kerajaan masa tu. So kita mulakan program perkembangan kita dengan budak yang muda. Sebab di sana lebih lebih sesuai untuk pemuda semua untuk berlatih di sana. Sebab masa tu memang imej ini semua berkaitkan. Ibu bapa pun rasa agak risau nak hantar anak dia ke pusat latihan yang tidak bertauliah. So jadi bila Majlis Sukan Negara berikan kita satu tempat latihan di Majlis Sukan Negara, so imej dia dah mula tukar. So, jadi masa tu memang kita ada dekat 10 orang atlet yang berlatih di sana. Dan hasil dari latihan tu, program tu, kita terasa lah sekarang ni lah sebab mereka yang mendapat pingat emas sekarang ni semua dari program dulu tu. Jadi going forward kita menghadapi banyak masalah sebab sekarang ni kita punya pusat latihan tu telah dikeluarkan sejak tahun 2012. So 2012 sampai sekarang ni kita tak ada pusat latihan. So kita cuba bangkitkan satu pusat latihan di Sunway, tapi dengan kekurangan sokongan tu sebab kita pun menghadapi banyak masalah. So kalau kita nak katakan prestasi atlet kita going forward,
memang saya pun tak tahu macam mana nak jawab sebab memang dah tak ada tempat latihan. Kalau kita nak berlatih untuk SEA Games tu, kita tak tahu nak ke mana. So kita dah merayu kepada Yang Berhormat Menteri Sukan dan kita harap beliau dah berkata dia akan menelitikan perkara ini dan dia akan tolong bantulah. So kita harap masalah yang kita hadapi ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin lah. Sebab sampai hari ini SEA Games yang akan diadakan di Vietnam pada bulan Mei tak banyak masa tinggal, kita ada lebih kurang 3 bulan saja. Tapi sampai hari ini kita tak ada satu tempat yang sesuai untuk berlatih. Lagipun atlet kita pun tak tentu sebab tak ada tempat, tak ada program yang nak support dan mereka. Kalau ikutkan range umur mereka itu umur berapa atlet kita sekarang? Dia orang dah masuk ke era yang mid age lah kita cakap. Pertengahan kerjaya mereka iaitu dekat 30 sampai 40 lah. Career age umur career untuk seorang pemain snooker dia sampai 50 tahun. So jadi dia masuk dalam era nombor 2 lah mana tu. Kalau kita tak membuat pertambahan development program untuk mengukuhkan dia punya prestasi, I think kalau kita punya masa depan ni agak terjejas lah. Secara memang susah. Untuk pembangunan atlet muda macam mana? Memang kita tak ada program. Tak ada pelapis. Tak ada sebab kita macam saya cakap tadi, kita kurang sokongan dari pihak swasta. Kita semua mengharapkan sumbangan dari Majlis Sukan Negara. Kalau kita peruntukan kita dikurangkan, makna tu kita punya program semua kena potong. Sebab masa ni kita faham ini bukan masalah yang dihadapi oleh semua persatuan sukan. Tapi memang kalau dia berlanjut macam ni, kita memang akan menghadapi banyak masalah masa depan kita. Sebab dengan tiada program masa ni, kerana kekurangan sokongan dana dan memang kita tak boleh wujudkan apa-apa program dengan tanpa funding. Itulah masalah yang kita hadapi. Tetapi peluang cerah sebenarnya untuk kita mengekalkan prestasi pada sukan SEA di Vietnam nanti? Kita, macam saya cakap tadi kan, sebab kita punya konsistensi, prestasi kita dalam SEA Games tu memang 100%. Kita mesti ada emas, ada pingat. Yang dia percentage untuk pingat apa-apa warna tu memang berbeza lah. So, jadi kita punya makna tu, kita punya standard memang sana. So kalau lah dapat diberikan sedikit lebih tumpuan pada sukan kita, saya rasa kita akan lebih naikkan taraf kita ke peringkat yang antarabangsa ni. Bermaksud kita perlukan centralized program yang betul-betul dirancang untuk pembangunan atlet kita supaya kita dapat mengekalkan prestasi atlet-atlet kita untuk sukan snooker ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Melvin Chia, Presiden Persekutuan Snooker dan juga Biliard Malaysia, yang mana bercerita kepada kita mengenai pembangunan sukan snooker di Malaysia. Jadi kita harapkan tahun ini akan ada sukan SEA, mungkin akan juga menawarkan dimasukkan dalam sukan-sukan yang paling besar. Ada sukan Asia, sukan Commonwealth pada tahun ini, dan juga sukan snooker merupakan penyumbang kepada pingat, kalau boleh adalah warna emas. Itulah yang kita mahukan daripada itu yang kita harapkan. Itu yang kita doakan daripada Persekutuan Snooker dan juga Biliard Malaysia. Baiklah, kita akan ke